Apa khabar semua? Bunyi macam tak logik kan? Guna kereta elektrik tapi tak payah cas. Inilah kelebihan kereta Nio ni sebab bila bateri nak habis, kita ganti je dengan bateri lain. Tak sampai 5 minit dah boleh gerak balik. Canggih tak? Biasanya, orang memang kecoh pasal kereta elektrik ni sebab nak kena cas berjam-jam. Jadi, lambatlah perjalanan kita. Tapi dengan teknologi Nio ni, dah tak payah risau lagi pasal nak kena cas bateri. Jadi, dalam video ni kita nak tengok kereta Nio ni datang dari mana. Best sangat ke? Kita boleh beli ke tidak? Dan yang paling penting, harga dia tu berapa? Kalau anda perasan kan, sebenarnya tak banyak manufacturer kereta elektrik yang memang hidup dia untuk buat kereta elektrik saja. First, kita ada Tesla. Kemudian mungkin ada Rivian. Lepas tu Nio lah. Kalau macam Rimac tu dah kategori hypercar. Yang setakat nama dengan prototype tu memang banyak, tapi company yang betul-betul boleh deliver kereta elektrik ni tak banyak. Plus dengan company-company yang memang dari dulu buat kereta lah, macam BMW, Mercedes, Porsche, Ford, Honda. Company-company ni memang tak ada masalah lah kalau nak buat kereta elektrik. Tapi kenapa kita tak dengar sangat pasal Nio ni? Sebenarnya mudah saja. Kita sebenarnya lebih terdedah dengan media barat. Bahasa pun majoriti orang Malaysia lebih faham bahasa Inggeris daripada Mandarin. Dan disebabkan Nio ni datang dari China, memang barat tak bagi coverage sangat pasal company ni sebab dekat sana diorang dah ada Tesla. Memang dia tak bagi exposure pun dekat Nio ni. Tapi sebab Nio ni memang dekat China, dia macam pesaing utama Tesla lah. Dan dia punya valuation pun sama tinggi sekarang ni dengan Daimler. Maknanya duit Nio ni banyak gila. Kereta pun dah banyak diorang deliver pada customer dan at one point orang akan kenal juga siapa Nio ni. Dan bagi saya satu benda yang membezakan Nio dengan Tesla ni adalah battery swapping teknologi ni. Dulu sebenarnya Tesla ada juga nak buat bateri yang boleh ganti-ganti ni, tapi last kali diorang cancel dan all out buat supercharging network. Tapi still, supercharging network ni pun nak kena makan masa dalam 40 minit sampai sejam untuk charge sampai nak dekat penuh. Cuma kelebihan dia adalah design kereta tu tak jadi kompleks sangatlah. Sebab nak buat kereta yang bateri dia ni boleh tukar-tukar bukannya senang. Kalau kereta mainan tak apa lagi. Tapi bateri yang besar gajah ni nak kena ada cooling lagi, dia punya battery management system lagi dan macam-macam lagi lah. Jadi design akan jadi lebih kompleks. Tapi yang bagusnya Nio ni dia push juga teknologi ni dan bagi saya sangat bagus sebab nanti pengguna iaitu kita lah nanti akan ada option yang lebih banyak. Ikut suka kita nak beli brand apa. Of course lah akan ada kelebihan dan kekurangan dia. Cuma setakat ni Nio ni dia cuba nak dominate market dekat China dulu. Dan disebabkan selepas musim penyakit ni, sales Nio ni memang menggila, maknanya memang laku banyak. Diorang pun plan untuk expand diorang punya kereta ke serata dunia. Jadi mungkin diorang akan masuk US dengan Europe dulu sebab dekat sana market sangat besar dan adoption rate untuk electric vehicle memang tinggi dekat belah sana. Lagi-lagi kalau Scandinavian countries macam Norway, hampir semua orang pakai EV. Tapi dekat rantau Asia Tenggara ni, termasuklah Malaysia, EV ni masih lagi sangat mahal bagi ramai orang dan infra pun belum cukup sempurna. Jadi kita masih guna kereta petrol. Ke dah ada yang pakai EV dekat sini? Sebut pasal kereta petrol ni, saya percaya yang semua driver dekat Malaysia ni perlu tahu sedikit sebanyak pasal enjin kereta ni supaya kita boleh jaga dia dengan baik. Walaupun kereta tu kereta baru. Jadi untuk anda yang nak belajar pasal enjin ni tapi tak ada masa nak pergi kelas belajar pasal enjin, saya ada buatkan kursus online untuk anda tahu semuanya tentang enjin, iaitu kursus enjin Zero to Hero. Ada lebih 50 video dan 5 jam konten dan saya gunakan enjin sebenar yang diambil dari Honda Jazz untuk terangkan pada anda setiap komponen yang ada dalam sistem enjin ni dan juga sistem-sistem yang berkaitan. Anda akan dapat akses pada kursus ni pada bila-bila masa yang anda nak dan dekat mana-mana pun tak ada masalah dan anda boleh akses sampai bila-bila. Jadi kalau anda orang yang sibuk, tak ada masa nak pergi kelas belajar pasal enjin, kursus ni memang untuk anda. Dan tak perlu juga kata anda kena ada apa-apa background engineering untuk ambil kursus ni sebab saya akan explain dalam bahasa Malaysia dan dalam bahasa yang mudah supaya semua orang boleh faham. Disebabkan saya masih lagi rekod kursus ni, untuk anda yang join sekarang, yang join awal, anda akan dapat diskaun besar sebanyak 60%. Dan diskaun ni akan tamat bila saya dah siap recording nantilah. Link untuk join saya letak dekat bawah dan pastikan anda rebut diskaun ni sebelum habis.
Okey, jom kita sambung. Dan kalau kita tengok model-model kereta Neo ni pula, model dia yang pertama adalah EP9 yang dilancarkan pada tahun 2016. Kereta ni adalah kereta sport dan memang nampak sangat cantik lah. Nampak gaya strategi Neo ni sebiji macam Tesla. Tesla pun mula-mula dulu diorang buat kereta sport Tesla Roadster, betul tak? Tujuan dia adalah nak tunjuk yang company diorang boleh buat dan deliver kereta elektrik yang menarik. Jadi EP9 ni harga dia mahal dan volume dia ataupun unit yang Neo buat adalah limited. Lepas dia dah dapat duit dari jualan EP9 ni, barulah diorang boleh invest untuk buat kereta lain yang lagi murah. Cuma disebabkan Neo ni dia fokus untuk pasaran dekat China. Model-model yang diorang buat selepas sports car ni boleh kata semuanya SUV. Sebab dekat China, orang yang mampu beli kereta premium ni diorang lebih prefer SUV. Kalau Tesla tu sedan pun dia buat, SUV pun dia buat. Tapi Neo ni lain, dia fokus untuk buat SUV saja awal-awal dulu. Dan antara model yang dia ada adalah EC9, ES6, ES7 dan ES8. Dah ada 4 biji SUV, barulah dia buat sedan iaitu ET7 dan ET5 pada tahun 2021. Dan untuk semua model Neo ni, range yang kereta tu boleh pergi dengan satu cas penuh adalah 480 km minimum mengikut standard NEDC. Kalau sedan tu ringan sikit, jadi boleh pergi lagi jauh lah. Tapi kalau anda bayangkan, kalau kita tak perlu cas bateri ni, sampai stesen tukar je bateri lain yang memang dah fully charge, range ni sebenarnya dah tak relevan lagi, betul tak? Dia dah jadi macam kereta petrol. Ada ke sebelum beli kereta tu kita tanya salesman, kereta tu boleh pergi jauh mana? Dalam brosur tu tulis pun kita tak kisah, sebab at any point kita boleh pergi stesen minyak kalau minyak tu tinggal sikit. Jadi bila bateri pun kita boleh swap, range ni dah tak relevan lagi. Cuma masalahnya sekarang adalah untuk Neo bina sebanyak mungkin bateri swapping station ni dekat seluruh China dan dekat seluruh dunia lah. Kalau diorang boleh bina cukup banyak stesen ni dan diorang tahu nak manage macam mana supaya bateri tu sentiasa cukup, mungkin guna EV akan lagi mudah dari guna kereta petrol. Sebab kalau guna EV, kita rasa malas lah nak pergi swap bateri tu. Boleh je kita cas dekat rumah malam-malam, betul tak? Kalau kereta petrol, nak tak nak, bila kereta tu nak habis minyak, kita tetap terpaksa pergi stesen minyak, betul tak? Dan setakat ni kalau dekat China tu, Neo dah buat dalam 700 bateri swap station dan dikatakan pada tahun 2021, diorang dah tukar bateri untuk Neo customer ni dekat sana sebanyak 2 juta kali. Jadi teknologi ni memang dapat sambutan. Kalau kita tak nak bateri swap pula, kita tetap ada option untuk pergi supercharging station yang Neo ni buat. Sekarang ni ada dalam 327 station dekat China. Dikatakan juga teknologi bateri swap diorang yang generasi kedua ni lagi canggih. Kita datang je station tu, mungkin masuk dalam parking dia, lepas tu mesin akan take over dan selesai ganti bateri kita dalam masa 3 minit saja. Dan paling best, kita tak payah keluar pun dari kereta tu. Dah macam lagi convenient daripada nak kena keluar kereta isi minyak kan. Tapi of course lah, nak buat benda ni semua bukan perkara yang mudah. Company Neo ni pun sebenarnya nyaris bankrupt dulu, lagi-lagi masa tahun 2020 sebab orang duduk rumah je. Dekat sana pula, dia punya rules kan ganas sikit, tak boleh keluar langsung. Jadi tak ada orang nak beli kereta ni. Lepas tu, dia pernah ada problem dengan bateri dia sampai kena recall beribu-ribu kereta yang diorang dah jual. Memang rugi gila lah. Sampaikan Neo terpaksa minta tolong kerajaan China bail out dengan cara jual sikit saham dia pada government. Tapi sekarang ni dia dah bayar balik lah. Jadi Neo ni memang tak terikat lagi dengan government. Harga kereta ni pula kalau dekat China boleh dikategorikan sebagai segmen yang premium lah. Kalau convert duit kita dalam RM300,000. Tapi ini tak termasuk tax lah. Jadi kalau negara kita bagi tax exemption untuk kereta elektrik, harga dia dah macam harga kereta premium yang lain macam BMW dengan Mercedes. Jadi korang rasa berbaloi tak kalau nak beli Neo ni? Sekali lagi, link untuk join kursus Engine Zero to Hero saya letak dekat bawah dan jemput tonton. Banyak lagi video-video best dekat sini dengan dekat sini. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.